Hi guys, hari ni aku nak buat satu lagi review produk lah. Last week aku baru tukar aku punya brake disc depan. Aku baru tukar aku punya brake pad aku depan belakang. Aku tukar aku punya brake fluid sekali. So aku punya brake rotor depan dah 2 tahun. Yang dulunya RSS memang cantik lah perform. Tak ada masalah bagi aku. Aku tukar pada TRW XPS, pattern lain. Dari segi performance, aku rasa rotor ni untuk kegunaan aku tak banyak efek lah. So antara dua-dua model ni, aku rasa aku tak perlu buat review pun. Janji fitting ok, tak ada apa-apa rosak, ok cantik. Tapi aku nak review brake pad Mintex aku, Mintex 1144 dan brake fluid aku, RF650 endless. So kita sekarang ni dekat Genting. So aku turun Genting, aku akan bawa laju sikit. Aku akan test brake ni. Sebab turun Genting ni banyak bump, lepas tu dia banyak corner. So lepas tu downhill. So berat kereta ni lagi tidak membantu braking lah. So kita akan turun Genting, laju sikit. Lepas tu kalau aku rasa macam ok, aku akan push lagi laju sikit, lagi laju sikit lah. Tak ada laju sangat, tak nak membahayakan orang. Cuma nak tengok dia punya brake performance dia macam mana. Especially bila kau macam repeated braking lah. Maksudnya banyak brake, temperature dia naik. So kalau aku rasa macam spongy, maksudnya fluid aku dah boil. Kalau aku rasa tak spongy tapi tak brake tak makan, maksudnya brake pad ni dah start to overheat lah. So dua simptom ni kita kena take note. Satu lagi macam apa aku nak highlight ialah brake pad ni bising. Dia punya compound dia, tak rasa aku ceramik dia tinggi kot. Lepas tu dia sintered. So dia memang compare dengan aku punya brake pad sebelum ni, DS2500 Ferodo aku, yang ni sangat bising. Tapi aku dapat rasakan brake pad ni dia punya initial bite dia dengan strength dia memang bite strength dia memang lebih tinggi. Ferodo aku DS2500 tu dia lebih pada sama juga macam light track track punya duty lah. Maksudnya kau boleh bawa street dan juga pergi track. Sama dengan Mintex 1144 ni, tapi aku rasa Mintex 1144 ni lebih tinggi performance dia. Dia punya kat kotak dia pun tulis dia punya optimum operating temperature dia 50 to 500. So dia kena ada heat sikit untuk buat brake pad ni betul-betul perform. Tapi Ferodo dia tak ada. Ferodo daripada 0 sampai 400. Dia memang dah design untuk cold temperature. So aku ni initial impression dia ialah brake pad ni bagus tapi bising. So banyak orang akan aku rasa akan mengganggu banyak orang yang biasa, orang yang pengguna jalan lain. Lepas tu aku pernah dapat komen lah, bang brake pad dah habis tu. Aku cuma boleh jawab macam okay, thank you. Tapi sebenarnya memang brake pad performance banyak memang dia bising. Dan habuk brake pad ni banyak. So itulah. So selalunya kalau simptom brake pad macam ni, dia makan rotor kuat sikit. So aku kena tengok lah berapa lama rotor ni tahan. Kalau aku ada chance, sebenarnya aku nak guna balik Ferodo DS2500 aku. Tapi aku dah cari kiri kanan, tak ada orang jual. So ini pun last pair aku punya mekanik Abang Azmi aku dapat carikan brake pad ni, Mintex ni. So aku rasa aku kena pre-order ataupun cari brake pad Ferodo ni next time bila brake pad ni dah nak habis lah. So kita jom turun Genting, tengok macam mana dia perform. Jom. Okay, kita baru keluar Sidwi Temple. So kita sekarang dah start descend lah. Kita akan tengok macam mana brake performance.
test brake, jangan tunggu sampai bump baru nak brake. Brake awal sikit. Takut-takutlah brake tu dah fail. Memang Mintex ni dia punya bike memang kuat. Lebih kuat daripada Ferodo GS2500 dulu. Aku dapat beza kan. Especially bila dia punya temperature dah masuk, memang kuat. Tak silap aku dulu Mintex 1144 ni Adri pakai untuk kereta-kereta diorang. Okay, aku rasa by now memang dah ada temperature dah. Dia 4 ni turun ni. Kuat-kuat. No problem lah, memang kuat lah brake dia. Dan aku confident dia punya brake performance dia lebih elok daripada GS2500 lah. Kalau dulu GS2500 tu, kalau aku push macam ni, dia ada rasa bike dia kurang sikit. Tapi ni tak ada. Dia punya bike dia konsisten. Check brake sikit. Aku tak tahu kalau korang boleh dengar ke tak dalam video, tapi boleh dengar je. Korang suka drive dekat kawasan bukit-bukit, jangan main-main dengan brake pad. Beli yang the best. Sebab kalau brake pad kau fade, kecut telur, boleh ngucap lah. Kereta horsepower tinggi macam mana pun, kau brake pad fade, gagal. Okay, aku rasa dah 3-4 minit juga aku bawa laju turun bukit ni. More than enough lah. Selalunya kalau brake pad tak lama nak tahu dia dah fade ke tak. Seminit 2 minit bawa macam tu dah boleh nampak dah dia faded. Tapi ni brake pedal feel mantap, masih keras. Braking bite strength pun masih ada. Maksudnya dua-dua fluid cantik, brake pad pun mantap. So apa tu, brake fluid Endless RF 650 ni bagi aku pas lah. Dan brake pad Mintex 1144 ni pun cantik. So macam mana compare dengan aku punya combo dulu. Dulu aku pakai DS brake pad DS2500 Ferodo dengan brake fluid Moto 600. Kalau kau tanya aku pasal brake fluid Moto 600 versus yang ni, tak ada beza sangat.
bagi aku, untuk penggunaan aku yang even aku guna macam ni, ganas juga dekat Ulu Yam semua tu, toge uphill, downhill, tak pernah fluid boil lah. Maksudnya brake pedal tu masih mantap lah. Cuma brake pad yang ni, ini brake pad ni jahat. Memang dia gigit lah. Kalau aku nak lock tayar pun boleh ni, kalau aku tekan kuat sikit. Tapi tak nak buat, nanti orang terkejut pula. So sayangnya brake pad ni dah tak ada. Siapa yang ada memang untung lah. Bagi aku brake pad ni tak perlulah, overkill sikit untuk kereta yang horsepower macam aku, yang setakat light modification ataupun R3RS, main track semua tu, tak perlu sangat lah. Unless kau betul-betul bawa gila-gila laju macam setan, brake pad ni boleh lah. DS2500 pun dah ok. So kat sana kau ada dua option lah. Kalau kau tanya aku, lebih baik ambil DS2500, tak bising. Yang ni bunyi macam tikus kena cekik. So conclusionnya, pas. Recommended. Tapi aku lebih suka pakai DS2500 lah. Alright guys, seperti biasa, terima kasih for the support. Jangan lupa like video ni, share, komen dan paling penting subscribe channel ni. Korang yang input banyak menolong aku untuk buat lebih banyak video dan video yang lebih elok. Aku harap korang dapat belajar satu dua benda dari video ni. Sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi.